Di Malaysia, satu-satunya forum yang berjuang dan mempertahankan keperkasaan bahasa dan budaya Melayu adalah Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu. Kongres pertama telah dianjurkan pada tahun 1952 di Singapura dan demikianlah seterusnya, sehingga berlangsungnya Kongres yang ketujuh baru-baru ini di Dewan Bahasa dan Pustaka. Kongres Melayu biasanya mengumpulkan para cerdik pandai, para ilmuwan, budayawan dan karyawan serta pencinta bahasa dan budaya Melayu yang berkumpul untuk membincangkan nasib masa depan bahasa dan budaya warisan turun-temurun ini. Kongres yang ketujuh kali ini bertemakan Bahasa, Persuratan dan Kebudayaan Melayu Kebangsaan, pengalaman 50 tahun yang lampau dalam memperkasai setengah abad mendatang. Kongres ini telah berjaya mengumpulkan seramai 600 orang peserta daripada 59 badan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO, Dewan Bahasa dan Pustaka dan para pendukung bahasa sastra dan kebudayaan kebangsaan. Kongres kali ini dianjurkan di waktu bahasa dan budaya Melayu sedang hangat diperbincangkan. Isu pengajaran mata pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris di sekolah-sekolah masih belum tampak reda, manakala isu bangsa Malaysia juga semakin ribut dan kacau. Demikianlah juga kelemahan prestasi bahasa Melayu di kalangan para pelajar, serta isu dasar kebudayaan kebangsaan yang tidak terasa kewujudannya. Sesungguhnya isu bahasa dan budaya ini adalah isu yang sangat kritikal. Tambahan Melayu itu merupakan anak bangsa di negara ini sejak zaman berzaman. Kiranya kuncup, layu ataupun padam keupayaan bahasa dan budaya ini, maka akan turut punahlah peradaban bangsa yang telah terbina sekian lama di bumi bertuah ini. Dalam ucapan perasmiannya, Yang Berhormat Mulia Tengku Tan Sri Razali Hamzah telah berkata, yang dibangunkan atas semangat kebangsaan yang kental rakyat, pemimpin dan negarawannya telah berbuat perkara yang sama. Jepun, Korea Selatan, Taiwan, Indonesia dan Thailand dan banyak lagi negara yang bergelut dengan soal pembinaan negara dan bangsa turut membahaskan apakah mereka boleh maju dengan bahasa ibunda mereka. Apakah mereka boleh maju tanpa bahasa Inggeris? Nasionalis mereka kata boleh, rakyat mereka kata boleh. Maka pemimpin mereka akur dan menjadikan ia sebagai dasar yang tak boleh diubah-ubah dengan sewenang-wenangnya. Maka mereka berlumba-lumba membina, mengemaskini, menterjemah dan memajukan bahasa mereka hingga boleh diterima pakai oleh semua orang. Setiap buku baru diterbit di barat akan diterjemahkan dalam masa yang terdekat di negara mereka. Setiap majalah, filem dan bahan maklumat sentiasa disiapkan bersama dengan versi untuk keperluan negara-negara ini. Bagi yang menjadi pendokong bahasa ibunda mereka, wang bukan segala-galanya, tapi semangat perjuangan yang kental melahirkan ramai wira-wira bahasa yang diberi pelbagai pengiktirafan oleh semua pihak. Jepun, Korea Selatan dan Taiwan terbukti menjadi salah sebuah negara termaju di dunia dan pengekspor teknologi yang begitu canggih. Ia dibina oleh cerdik pandai yang berfikir, menulis, bertutur, belajar dan mengajar dalam bahasa ibunda masing-masing, tanpa perlu tunduk dan sujud kepada bahasa orang lain. Kalaupun mereka belajar bahasa lain, hanyalah sekadar keperluan untuk berhubung dan menambah pengetahuan masing-masing. Indonesia dan Thailand mungkin tidak semaju negara-negara tadi, tetapi sekurang-kurangnya mereka berbangga melalui bahasanya mereka dapat menyatukan rakyat mereka yang berbilang kaum, suku
dan dipisahkan oleh kawasan wilayah yang sangat besar. Tanpa menukar bahasa pengantar dalam sistem pendidikan, mereka tetap mengatakan mereka tidaklah ketinggalan jauh dari negara-negara lain, bahkan lebih maju berbanding dengan banyak negara lain di Afrika dan Asia yang tunduk kepada bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa bekas penjajah mereka. Saya percaya pertemuan kita kali ini bukanlah pertemuan biasa. Ia sepatutnya menjadi titik penting kepada kebangkitan golongan cerdik pandai dan pejuang bahasa dan budaya Melayu. Saudara-saudarilah diharapkan menjadi pencetus dan penyemarak aspirasi sebenar orang Melayu dalam menghadapi cabaran globalisasi hari ini. Apa jua yang diputuskan dalam kongres ini bukan sekadar hanya satu daripada pelbagai catatan sejarah, tetapi ia juga memerlukan kesungguhan dalam memastikan pelaksanaan dijayakan. Rakyat di bawah menunggu peranan yang kita mainkan. Selangkah kita ke depan, 10 langkah mereka ke depan. Selangkah kita berundur, mungkin selama-lamanya mereka akan meninggalkan kita. Memang benarlah kiranya bukan orang Melayu yang memperjuangkan nasib dan masa depan bahasa dan budaya mereka, maka siapalah lagi yang akan mengambil pusing. Sewaktu kongres ini berjalan, berbagai kertas kerja dan forum serta perbincangan telah diadakan yang telah diikuti dengan penuh tekun oleh para perwakilan yang hadir. Berikut adalah beberapa sedutan perbincangan di kongres ini yang akhirnya telah dibulatkan dan diterima dalam bentuk resolusi 5 perkara di penghujung kongres. Sebabnya mulanya saya datang ni kerana apa saya berada di sini, sebenarnya kerana minat saya dalam bidang ini. Mungkin Dewan Bahasa atau Gabina terlepas pandang bersama majlis saya ni. Tapi bila saya terbaca dalam surat khabar, saya telefon, saya kata saya nak datang. Kerana saya nak datang kerana kecintaan saya terhadap seni dan budaya bangsa dan bahasa saya. Saya juga di antara manusia ataupun ahli warga negara Malaysia ni yang turut kecewa dengan peristiwa hitam 2003. Mantan Perdana Menteri adalah seorang yang agung, seorang tokoh besar. Walaupun satu ketika saya pun dalam kapasiti aku dalam bahasa Melayu, segan nak cakap Inggeris ni bila dalam kongres bahasa. Dalam kapasiti lah. Saya sebagai seorang individu, saya juga tidak ada masanya tidak sehaluan dengan pemikiran Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri. Tapi satu ketika juga saya menyanjungnya dan menyokongnya kerana kelantangannya, kerana keberaniannya, kerana kewibawaannya, kerana keunggulannya, kerana ketokohannya dan sifat negarawannya memimpin negara Malaysia sehingga Malaysia terkenal seluruh dunia. Beliau telah menjual nama Malaysia, bukan menjual dalam arti kata lain, telah mempromosi nama Malaysia sehingga orang yang tak tahu Malaysia sekarang telah tahu. Tetapi sebagai manusia biasa, saya percaya dia juga melakukan kesilapan. Dan dalam banyak-banyak kesilapan tu saya maafkan. Ada satu kesilapan yang saya rasa saya tidak boleh maafkan, ialah dengan melakukan peristiwa hitam 2003, membenarkan pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Tapi selama 3 hari ini sebutan disebut tentang dasar kebudayaan kebangsaan, tapi saya tidak dengar tuntutan supaya dasar kebudayaan kebangsaan ni dikembalikan martabatnya. Dah satu generasi 30 tahun, kita dah 70 tahun 71, DKK dirumuskan pada tahun 71, sekarang dah 2006, sudah 35 tahun. Asal-asalnya dulu kita mengatakan dasar kebudayaan kebangsaan ini akan berjaya dalam masa satu generasi. Sekarang dah 35 tahun kita masih huru-hara dan masih membincangkan soal ini. Jadi saya ingin bagi pihak, sekarang cakap atas nama Pusat, bagi pihak Majlis Muzik Malaysia menyeru kalau boleh dalam rumusan ini, di antaranya supaya dasar kebudayaan kebangsaan ini dilaksanakan sepenuhnya. Tapi sebagai pemerhati, saya ingat bahasa ni patutlah didaulatkan oleh kita dulu.
Hari ni Tuan cakap pasal orang seni lah, yang bercakap huru-hara dalam, kalau tak cakap Inggeris dalam TV itu seolah-olah macam tak ada pendidikan. Dan tak bercakap Inggeris ni bukan berlaku saja pada artis. Ustaz-ustaz pun, ulama pun, kalau macam tak bercakap Inggeris macam dia tak pandai dalam bahasa, tak ada pendidikan. Jadi jangan cakap Inggeris lah, cakap Melayu saya faham. Dan rakyat Malaysia yang menamakan dirinya warga negara Malaysia harus faham bahasa Malaysia, kerana itu bahasa kebangsaan. Satu perkara kecil, yang mungkin amat kecil, tapi boleh menunjukkan jati diri, yang boleh menunjukkan perbezaan antara satu dan lain, ialah pakaian. Kita ada pakaian kebangsaan selain daripada bunga kebangsaan. Kita ada pakaian kebangsaan. Tapi hari ini yang memberi arahan, pemimpin-pemimpin kita juga orang-orang kita. Semalam Khalid Saleh tanya apa masalahnya kita tak boleh buat. PM Melayu, TPM Melayu, DO Melayu, semua Melayu. Tapi apa masalah kita tak boleh laksanakan? So ini juga masalahnya. Kita juga pakaian kebangsaan ditulis, kalau ada jemputan-jemputan tak kira daripada pejabat Perdana Menteri ke, daripada pejabat. Saya tak ada benda nak takut kan, saya tak bekerja dengan kerajaan lagi dah. Tapi masalah jangan takut, sebabnya berlaku benda-benda ni pasal orang takut nak bercakap, kerana takut gaji tak naik, pangkat tak naik kan. Jadi saya tak kisahlah. Kalau dia tak bagi saya menyanyi pun, tapi itu hobi saya. Kalau dia tak bagi saya menyanyi pun, saya menyanyi juga ke tempat lain. Kan? Jadi pakaian kebangsaan, arahan yang dikeluar, kalau dikeluarkan tu, long suit bersongkok bagi orang Melayu, long suit bagi bukan Melayu. Ini kadang-kadang daripada istana, daripada kementerian-kementerian kerajaan, pakaian kebangsaan bagi orang Melayu, long suit bagi orang bukan Melayu. Apa pasal? Jadi kebangsaan ni untuk Melayu aja ke? Sepatutnya pakaian kebangsaan untuk semua. Bila arahan pakaian kebangsaan, period. Maaf, cakap Inggeris. Habis. Ya? Pakaian kebangsaan, maknanya benda ni sepatutnya dibuat oleh semua dan diamalkan oleh semua rakyat Malaysia yang menamakan diri mereka rakyat Malaysia. Guru-guru dipaksa, pengetua-pengetua dipaksa, Jabatan Pelajaran dan Kementerian beri arahan. Itu pasti. Jangan dipersalahkan pihak sekolah. Betapa pilu mendengar anak murid yang berjaya sanggup dengan angkuhnya menyebut guru dan pengetuanya bodoh. Siapa yang mengajar ABC 1, 2, 3? Seperti dalam iklan TV tu, Papa jangan lupa pakai lampin tau. Tu kat TV. Izinkan saya membaca serangkap cebisan puisi Bapak Usman Awang. Bukankah kita kuat bersorak sedang kampung telah tergadai? Bukankah kita rakyat merdeka masih lapar di ladang sendiri? Bukankah kita memiliki telaga, tangan masih memegang tali, sedang orang mencapai timba? Sebelum nasi menjadi bubur, sebelum bangsa Melayu terkubur, wahai bapak-bapak profesor, bapak-bapak menteri, tengok-tengoklah, jenguk-jenguklah, kaji-kajilah mendalam-mendalam. Ini agenda besar masa depan bangsa. Semoga kata-kata hulu balang kita, tuah, takkan Melayu hilang di dunia, betul-betul tidak hilang. Ayo, Dewan Bahasa, tepuklah dada. Mohon maaf dari saya. Terima kasih. Premis kita ialah kita sedang menyaksikan sebuah jurang antara harapan dan realiti,
jurang antara retorik dan tindakan, jurang antara gagasan dan keputusan, jurang antara hadaf dan program. Harapan kita bahasa Melayu berdaulat. Realitinya bahasa Melayu menagih simpati. Retoriknya mengatakan kita akan terus memartabatkan bahasa. Tetapi tindakannya mereka mengkelas keduakan bahasa. Gagasannya kita mahu membina tamadun dunia dan menghadarikan agama. Tetapi keputusannya kita berkompromi atas nama persaingan untuk merebut gelaran dunia. Hadafnya kita mahu menggembilangkan bahasa, tetapi programnya hanya memegahkan acara, menghiaskan gedung. Walhasilnya apa, saudara? Walhasilnya kita sekarang sedang mencari-cari sesuatu seolah-olah kita tidak pernah punya. Kita seolah-olah cuba memperkasa sesuatu, seolah-olah kita tidak fikir kita sebenarnya pernah perkasa. Pemimpin-pemimpin Melayu meremehkan isu bahasa atas nama kemajuan dan persaingan global. Golongan birokrat melihat persoalan bahasa bukan prioriti atas nama kami yang menurut perintah. Kelompok judiciary dan ahli-ahli undang-undang mengatakan keadilan, mengikut maksud mereka keadilan, itu lebih tinggi daripada persoalan bahasa. Ahli ikhtisas, ahli-ahli profesional malah bersikap semu atas nama objektiviti. Warga pendidikan tunduk dan patuh atas nama inilah sistem kita. Ahli teknokrat mengambil sikap sepi. Ahli seniman, kecuali saudara kita, memporak-porandakan bahasa dan budaya. Jaringan jurnalis dan wartawan nampaknya akur kepada kehendak populariti. Ini hasilnya, saudara. Jadi yang tadinya kita punya selepas 50 tahun merdeka, semua raja-raja kita Melayu, gubernur kita Melayu, sudah 5 Perdana Menteri semuanya Melayu, lebih separuh ahli jemaah kabinet kita orang Melayu, lebih separuh adun dan ahli parlimen kita ni orang Melayu, lebih separuh ahli kehakiman dan para ahli peguam undang-undang adalah orang Melayu. Lebih 80% dari 1,2 juta ahli birokrat adalah orang Melayu. Ribuan cendekiawan dan ahli-ahli penyelidik dan akademia adalah orang Melayu. Ada ratusan agensi-agensi, badan-badan, persatuan-persatuan adalah Melayu. Rupa-rupanya, saudara, dulu kita pernah mengusung keranda 152. Sekarang nampaknya pemimpin-pemimpin kita sudah menggali kubur untuk kita bersiap dengan acara kenduri tahlil bahasa. Ulama dengan misi dakwahnya dulu telah mengagungkan bahasa ini, lalu melahirkanlah bahasa agung. Pejuang-pejuang kemerdekaan setelah lahirnya itu daripada suatu proses kehamilan yang halal,
lalu dibesarkan oleh pejuang-pejuang bahasa dan pejuang-pejuang kemerdekaan, mengasuh dan membesarkannya dengan penuh kasih belas dan penuh bangga. Rakyatnya pula mendodoi dan menatangnya sehingga megah, mendewasa, menjadi bahasa melambangkan jati diri dan jiwa bangsa. Tapi tiba-tiba pemimpin-pemimpin yang galak dan mabuk ini, atas nama agenda persaingan global, kata mereka, merempuh tanpa belas kasihan, tidak peduli undang-undang, lalu makhluk agung ini yang nama bahasa Melayu ini dihina, menjadi mangsa terlantar di rumah sakit. Ada yang menziarahi mereka, ada yang menziarahi pesakit ini, tapi sekadar mendoakanlah, walau doanya tak pernah makbul. Ada segelintir bertungkus lumus macam Datuk Hassan, sampai dari rambut hitam jadi putih, jadi hitam balik. Yang menyatakan bahawa bukan masalah bahasa, masalahnya orang tak reti bahasa. Ada segelintir bertungkus lumus mencari bomo, mencari ubat yang mujarab, kesana kemari, bomo kampung, bomo kota, tak jumpa-jumpa. Ada yang bomo lari. Tapi pemimpin-pemimpin negara mengarah ketua rumah sakit itu, ketua hospital itu, minta pesakit itu dikeluarkan. Malah yang paling dahsyat lagi, ada tabib-tabib yang tanggungjawabnya memulihkan, tetapi mereka sendiri yang atas nama objektiviti dan profesionalisme mengatakan bawalah pesakit ini keluar kerana sudah nazak dan tidak punya harapan. Kemudian apa yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin ini? Pemimpin-pemimpin ini arah pesakit itu dimandikan, dikafankan, nampak kain kafannya nampak hebat. Diusunglah yang dikata jenazah itu dari bengkel ke seminar, ke persidangan, ke kongres. Tetapi hakikatnya bahasa itu sudah sampai ke peringkat hatta zurtumul maqabir, sudah sampai ke pinggir kuburnya. Sekarang rupa-rupanya sudah ada di depan kita yang dikata jenazah bahasa. Ada orang kata belum jenazah lagi, tetapi kalau sudah masuk keranda, apa dipanggil itu kalau tidak jenazah? Jadi yang saya nak persoalkan di sini bukan lagi kita menuntut supaya wujudkan lagi agensi baru. Adakan lagi lembaga-lembaga, tak kiralah lembaga betul atau lembaga hitam atau apa saja. Bina lagi institusi-institusi. Perbesarkan lagi gedung-gedung. Saudara, bila orang lain tuntut, mereka dilayani. Bila orang lain bersuara, mereka didengari. Bila orang lain ungkit, mereka jadi sensitif. Bila orang lain bermemorandum, mereka terima dan teliti betul-betul. Bila orang lain menulis, mereka beri ruang. Alasannya apa? Alasan mereka ini, orang atasan ini, kerana kita tidak mahu menafikan hak kaum lain. Tetapi bila kita menuntut, mereka tidak layan. Bila kita desak, mereka memekak. Bila kita ungkit, mereka sepi. Bila kita hantar memorandum, mereka jawab, kami sedang teliti. Bila kita berkongres, mereka terus berkeras.
Alasan mereka, kita kena jaga harmoni, kita kena bersama dalam proses globalisasi. Sebab itu saudara, saya tidak emosional. Jawapan kita, pindah saja ke orang-orang ini, pindahkan mereka. Kerana rakyat sudah sekarang menuntut kembalikan balik hak kami. Kami telah memberikan amanah kepada kamu, kamu tidak jaga, maka hak kami ialah mengambil semula mandat itu. Jadi saudara, tuntutan trust yang dikata keras ini, ayuh kita ke medan rakyat, ayuh kita ke parlimen, ayuh kita ke majlis raja-raja, ayuh kita ke mahkamah, ayuh kita ke Putrajaya, ayuh kita simbolkan rasa marah kita dengan berkabung bahasa. Bukan lagi merayu, mendayu-dayu, malu-malu, tapi tegas tanpa kompromi lagi, keras tanpa silu-silu lagi. Apalah saudara, ada orang mengatakan pemimpin kita sekarang baik. Kalau dulu keras, sekarang keras, kejap lembut, sekejap keras, sekejap lembut, sekejap. Ini macam mana nak melahirkan anak kejap keras, sekejap lembut ini? Bahawa kita berhimpun ini dengan rasa sekali perasaan kita ni terhadap bahasa. Kita sedang bercakap dengan orang sudah converted, sudah tahu bahawa ini masalahnya bukan masalah bahasa. Kenapa lagi dikatakan tidak cukup istilah? Siapa kata kita tidak cukup istilah? Sebut saja apa dia. Apa dia istilah yang ada dalam ilmu sains teknologi yang kita tidak ada? Sebut. Kita ini persoalannya yang tadi saya sebut tadi bukan persoalan bahasa, tapi tak reti bahasa ni. Bahawa sungguh-sungguh ketika seorang manusia itu membuat arahan, seorang makhluk itu buat arahan supaya ditukar daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggris, hanya dengan satu arahan dan satu tanda tangan itu, tanpa merujuk, tanpa berbincang, tanpa menyelidik, diarah semuanya patuh. Patuh membabi buta. Sudahlah babi buta pula. Menggadai dan memperjudikan suatu nilai yang sangat rapat dengan agama. Profesor Syed Muhammad Naqib, tidak ada tokoh yang mengatakan bahasa Melayu adalah bahasa Islam. Dan dia telah membukti dengan ilmiah, menolak bahasa Melayu, menolak Islam. Jadi di mana kita harus berkompromi lagi? Ini a sick society, penyakit Melayu yang sudah sakit parah. Bermula daripada sikap pemimpin-pemimpinnya. Jadi saudara, cukuplah sekadar ini, kerana nampak saudara ni sudahlah. Sudah. Saya ni kalau cakap begini tambah pakai kain, saya fikir keluar-keluar tak ada apa dah. Tapi sedikit saudara, tak kala Al-Quranul Karim, dalam Al-Quran ini disebut Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalna Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alif Lam Mim, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Suatu bahasa yang mampu mengungkap persoalan-persoalan tinggi. Dan kita telah bina bahasa ini ke arah itu. Tiba-tiba pengkhianat ini telah melakukan sesuatu yang dosanya tidak akan terampun. Cukup mereka mematikan Jawi, mujur saja orang di sebelah Sebang Perai itu tinggal Jawinya.
Dan bila saya kempen, kena kita kembalikan Jawi, dia kata tak payah, kami duduk dalam Jawi. Saya tidak akan ampun ini. Kalau ditanya ini sebagai dosa di dunia, kalau di akhirat, saya tidak akan ampun ni. Kalau Allah kata ampuni, dia tidak sama sekali. Sekarang bukan saja tulisannya habis, segala nilai-nilai yang dibawa oleh bahasa itu juga sudah dirongkai. Prinsip-prinsipnya, mabdaknya juga telah dihancur sama sekali. Dan ketika ini jawabannya sama ada tahun depan atau tahun satu lagi, kita putuskan mandatnya kepada siapa kali ini. Orang Melayu apabila nak menyampaikan sesuatu menggunakan bahasa dan pemikiran. Kalau masa dulu untuk menentukan hujan turun supaya kita dapat tanaman yang banyak, kita membuat pujaan, semangat, panggil panjak tunjuk pengantin, semai hitam, semai putih, aku panggil mu mari, panjak tunjuk pengantin, lima mari, dia jampi serapah, supaya dapat hujan turun. Semangat ini memang bagus, sebab pengetahuan kita dalam bahasa kita setakat itu saja. Tapi kita tahu sekarang, wallahu a'lam, melalui penjajahan minda dari India, daripada China, daripada Barat, iaitu apa yang berlaku adalah konveksional ataupun dipanggil orografik hujan, rainfall. Maka ini perlu. Jadi kita perlu bertindak mengantarabangsakan ilmu dan bahasa kita. Dan bahasa-bahasa lama juga perlu kita teruskan, iaitu umpamanya bahasa wayang kulit, bahasa moyuk, bahasa indah. Bahasa puisi umpamanya, bahasa puitis. Mak rimau besar sejak kilat sejala wangi. Apa dia tu? Sudah jatuh ke mana jatuh, sudah jatuh di pintu kota. Datang ke pantai anak muda-muda. Jadi bahasa itu sudah hilang dah. Tidak, memang indah puisi. Jadi ada dua, satu bahasa estetik, bahasa puisi, satu bahasa fungsional. Kita perlu meninjau. Dan jadi saya dengan segala hormatnya memohon supaya kita bersedia untuk bertindak, sanggup mengorbankan harta dan nyawa. Pertama, kami merasakan tidak patut sampai hati dan tergamak pemimpin kita bertindak begitu terhadap Kongres ini. Pada mulanya, Kongres ini akan diresmikan oleh Timbalan Perdana Menteri kita dan seorang menteri pelajaran yang berwibawa untuk menegakkan bahasa Melayu kita pun menarik diri. Dan begitu juga dengan Menteri Kekwa, Kebudayaan, Kesenian dan Kewarisan Negara pun menarik diri. Alangkah sedihnya hati kita, saudara-saudara pejuang-pejuang yang kita jujur dan ikhlas untuk membangun bangsa dan bahasa kita, sampai hati pemimpin-pemimpin kita berbuat gitu kepada kita. Di manakah maruah kita? Saudara-saudara, inilah pejuang sebenar yang tulen memperjuangkan bangsa kita. Bahwasanya pada hari ini Persatuan Sejarah Malaysia turut serta mengesahkan atau dengan izin endorse tuntutan Kongres bahawa pengajaran matematik, sains dalam bahasa Inggeris atau ringkasnya PMSBI yang diperkenalkan atau dilaksanakan 3 tahun lampau dikembalikan kepada pengajaran Mat Sains dalam bahasa Malaysia atau PMSBM dengan serta-merta tanpa menunggu ke tahun 2008 yang kononnya untuk disemak. Bahasaku. Dulu bangsaku penakluk perkasa. Dulu bahasaku lingua franca. Sekarang bangsaku bagaimana? Bahasaku pula kenapa? Sekarang bangsaku sudah ada yang lupa asalnya.
Bahasaku pula mula cemar kerana bangsaku. Manakan tidak, manakan bukan. Kerana ada yang tidak setia mempertahankannya. Kerana ada yang semakin lupa jasanya. Kerana ada yang remeh menatangnya. Kalau tidak, manakan ada pemimpin bangsaku tanpa segan melaungkan dendam syit dan barwa dalam megah. Kalau bukan, tentunya tiada bergema guruh di Dewan Mulia dengan makna bahlul disambut tolol. Itulah bangsaku. Padanya hanya gagasan peribadi, bukan untuk generasi. Wahai bangsaku, pertahankan, jangan biarkan bahasaku hancur, bangsaku lebur. Kami ni cikgu. Bila kata cikgu ni, kami ada briefingkan saya yang menurut perintah SYDP tu. Jadi kena menurut perintah lah. Jadi suruh laksanakan. Kita laksanakan. Contoh yang hangat pada hari ini itu berkaitan dengan matematik dan sains. Ada orang kata hari semalam pengetua guru besar bodoh. Sebab apa bersungguh-sungguh menjayakan. Tapi cuba kita renung bersama-sama. Sebagai orang yang melaksanakan dasar, kita melaksanakan bersungguh-sungguh supaya berjaya. Jadi tak ada timbul soal bodoh di sini. Ini satu daripada yang kita perlu renung bersama. Saya ingin mengambil contoh. Dahulu orang yang mengikuti pelajaran sains seperti saya dulu sampai tingkatan 6 tak perlu mengambil sejarah. Apabila dilihat tidak patriotik, maka sains itu telah dijadikan pelajaran sejarah dijadikan pelajaran wajib bagi pelajar-pelajar aliran sains. Cuba lihat pada hari ini sains dan matematik, dan saya tak mahu ulas kenapa perlunya, kerana terlalu banyak diperkatakan daripada semalam sampai hari ini. Saya ingin menyatakan beberapa data yang boleh menyokong atau menguatkan kita di sini supaya sains dan matematik ini diajar di dalam bahasa kita kembali. Saya mengambil contoh 2-3 buah sekolah lah di negeri Pahang, tapi saya tak mahu sebut nama sekolahnya. Ataupun perlu saya sebut? Sebut, okey. Ini permintaan para perwakilan, bukan permintaan saya. Sebab saya yang menurut perintah kalau sebagai guru besar. Tapi kalau sebagai pemimpin kesatuan, tak apa, saya boleh cakap. Ini atas platform Presiden Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat, tuan-tuan dan puan sekalian. Saya bagi satu contoh. Sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan Pelabuhan Kuantan. Pencapaian yang dapat D dan E 61% dalam matematik. D itu berapa markahnya? Saya percaya yang D itu mestilah di bawah 50 markah. Di situ 61%. Cuba bayangkan tuan-tuan dan puan. Seterusnya saya bagi lagi satu contoh. Sekolah menengah kebangsaan Sungai Bagin, 72% yang mendapat D dan E. Ini di luar bandar, jangan kiralah sekolah Victoria apa semua ni, itu orang bandar. Yang selalu dibuat contoh sekolah dalam bandar. Seterusnya satu lagi, cukuplah 3 jangan banyak-banyak sangat. Sekolah menengah kebangsaan Sungai Soi. Sungai Soi nama satu buah sekolah di Pahang ni. 69% dapat D dan E. Okey, saya pergi kepada sebuah sekolah di pulau. Pulaunya di Sabah. Okey, matematik dan sains juga saya ingin perkatakan. Calonnya ada 111 orang. Yang mendapat D dan E di dalam matematik ialah 107 orang. Jangan kita gelak, jangan ketawa. Patut kita bersedih, menitiskan air mata. Sains 84 daripada 111 orang, iaitu 75.6% mendapat D dan E. Berapa markah D-nya? Pelajar ini tidak ada
ada halangan untuk meneruskan pelajarannya ke tingkatan 4 dan 5. Bayangkan bagaimana keputusan SPM-nya nanti. Bayangkan, sama-sama kita renungkan pada hari ini. Ya. Dan mereka ini saya pernah yakin kelayakan mereka ini hanya masuk ke kolej komuniti sahaja. Jangan impi nak pergi ke universiti. Mampukah mereka ini belajar? Sedangkan anak-anak kita, kalau dia mendapat kepujian 3 atau 4 di dalam PMR matematik dan sains, belum tentu dia boleh mencapai cemerlang 1 atau 2 semasa dia mengikuti peperiksaan SPM nanti. Ya. Kita kena ingat, bahasa yang kita ajar di dalam matematik dan sains ini ialah bahasa ilmu, ya, bukannya bahasa pertuturan, ya, bukan komunikatif. Kita kena ingat, ya. Dan mereka ini kalau tak faham pertuturan, jangan harap faham menimba ilmu. Saya sebagai guru besar, saya nasib baik jugalah dapat belajar di universiti, ya, dapat jadi guru besar, ya. Jadi semasa belajar di universiti, saya pernah berkata dengan pensyarah yang mengajar saya mata pelajaran sains, ya, sebenarnya saya kata gagal matematik dan sains di sekolah, terutama sekolah rendah yang anak kita didik ialah rebung. Sebab apa saya kata begitu? Apabila pensyarah yang mengajar saya, seorang doktor, dia mengata, dia bandingkan pelajar yang belajar di sekolah Bestari di Putrajaya mengajar matematik dan sains seperti mengajar dalam bahasa Inggeris. Dia kata, dia tunjuk slide, dia tunjuk VCD video tayang, cuba tengok yang mengajar di Australia, di New Zealand yang dilihat, dibandingkan yang mengajar di Putrajaya. Memang nyatalah, sebab bahasa Inggeris itu adalah bahasa pertuturan mereka harian dan bahasa ibunda mereka. Sedangkan kita, bahasa Inggeris mengajar matematik sains adalah bahasa kedua, bukan bahasa pertuturan kita. Bahasa pertuturan kita ialah bahasa Melayu. Yang ini yang kita perjuangkan ini daripada semalam. Tetapi kenapa tidak ada orang mau dengar? Bukan kita lah tak mau dengar, kita dengar. Orang yang tak mau dengar, orang yang di luar sana tak mau dengar. Ya, ya, time, ya. Okey, saya nak beri contoh negeri pula. Tadi daerah sekolah, ya, negeri. Negeri Kelantan saya ambil contoh. Ya, di negeri Kelantan. Di negeri Kelantan, matematik yang dapat D dan E ialah, minta maaf, silap sikit, ada. Di negeri Kelantan yang mendapat D dan E ialah matematiknya 52.59%. Ini lubuk orang Melayu ni, negeri Kelantan ni. Ya. Sains 39.35% yang dapat D dan E. Cuba kita renungkan, kalau ini berterusan, tahun depan keluar lagi berapa ramai lagi yang keadaan semacam ini, dan berterusan. Kita kajilah, ya, apa kesan kepada bangsa kita. Kita belum terlewat. Dan sekarang yang disentuh berhubung dengan Jawi, ya, sebab itulah timbulnya Jekof. Memang di sekolah anak-anak kita tidak boleh membaca Jawi, kecuali mereka yang mengikut kelas produk ain tambahan di waktu petang, adalah boleh ikut Jawi sikit. Tapi kalau tak ikut produk ain, mengharapkan sekolah, hancur. Tapi ada Jekof ini, kita berterima kasih juga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita kerana sedar dalam perkara itu. Tapi kita berharap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita juga sedar tentang matematik dan sains ini. Yang datang memberikan pandangan, perbincangan dan bercambah fikiran di Dewan Bahasa dan Pustaka ini ternyata bukannya calang-calang insan. Semua masing-masing merupakan pakar dan penyumbang terhadap bahasa dan budaya ibunda ini, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Memang layak sangatlah keluhan dan tangisan mereka didengar dan diberi perhatian, jika agenda Melayu ini masih merupakan agenda penting negara. Jika tidak, biarkan saja ia berkubur tanpa nisan begitu saja. Di penghujung kongres yang penuh bersejarah ini, kesemua yang hadir telah bersepakat merangka dan memberi saham sehingga terbentuk sebuah resolusi 5 perkara yang dinamakan Resolusi Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ke-7. Antara yang dicerap di dalam resolusi ini adalah
menegaskan kembali keyakinan terhadap kewajaran prinsip-prinsip dasar kebudayaan kebangsaan sebagai landasan kaedah pembinaan kebudayaan kebangsaan Malaysia demi kesatuan dan keutuhan bangsa. Yang kedua, bahasa. Mendesak kerajaan melalui pelbagai jabatan dan agensinya supaya mendidik sikap masyarakat sentiasa menghormati setinggi-tingginya bahasa Melayu sebagai bahasa yang dapat mengungkapkan kecanggihan pemikiran, penanggapan dan pengembangan serta penggayaan ilmu, sains dan kesusastraan karya agung bagi bangsa Malaysia. B. Memastikan peningkatan peranan dan fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa peradaban oleh institusi ilmu, badan pemerintah dan seluruh negara. C. Menuntut supaya status bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pelajaran dikembalikan kepada keadaannya sebelum 2002, termasuk proses pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. Yang ketiga, dalam aspek sastra, menuntut agar kerajaan sentiasa memberi pengiktirafan setinggi-tingginya secara resmi kepada para karyawan sastra kerana peranan dan sumbangan mereka terhadap daya cipta keagungan karya dan juga pembinaan sastra kebangsaan yang bermutu. Mendesak kerajaan memberi pengiktirafan dan sokongan sekuat-kuatnya terhadap peranan besar dalam kalangan gerakan rakyat, pelbagai NGO untuk memajukan bahasa, sastra dan kebudayaan kebangsaan pada tahap antarabangsa. Yang keempat, Dewan Bahasa dan Pustaka. Merakam dan mengiktiraf segala pencapaian DBP dalam pelbagai kegiatan selama 50 tahun. Di samping itu, Kongres mengharapkan sepenuhnya perkembangan dan pemekasaan dalam pencapaian selanjutnya dalam tempoh 50 tahun akan datang agar DBP sentiasa mendapat sokongan yang tidak berbelah bagi daripada kerajaan Malaysia. Sekali yang kelima, bangsa Malaysia. Memberi sokongan padu terhadap gagasan pembinaan bangsa Malaysia yang berlandaskan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan dasar kebudayaan. Kini, Kongres Bahasa ke-7 telah pun berakhir. Entah bila Kongres yang ke-8 akan diadakan. Apakah resolusi Kongres ini akan diberi perhatian serius, diperjuang dan dipertahankan sehingga diangkat martabat bangsa? Atau apakah tinggal ia sekadar catatan di atas kertas untuk dikaji dan diamat-amati oleh ahli sejarah di dekad-dekad yang mendatang? Sama-samalah kita mendoakan kejayaannya, insya-Allah.